Kita tengok dia cakap. Tak, tadi dengar dia cakap dengan pakai ni. Ini kan kalau pakai tu lah, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik dia. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Clear. Itu boleh. syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir dalam program Grand Finale Kecemerlangan Sekolah Agama KPM tahun 2023. Yang berbahagia Tuan Haji Saifuddin bin Hussein, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan Haji Muhammad Kamal bin Mahdi, Ketua Penolong Pengarah Unit Kemajuan Sekolah Agama BPI KPM, Tuan Haji Afendi bin Sahi, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Murid dan Akademik BPI KPM, Encik Muhammad Razi bin Ishaq, Ketua Penolong Pengarah Unit Guru Sekolah Agama BPI KPM, Tuan Haji Ismail bin Muhammad yang di-Pertua Majlis Pengetua SMKA, Ustaz Hubaib bin Ramli yang di-Pertua Persatuan Pengetua SABK. Penceramah kita pada hari ini Tuan Muhammad Yusof bin Rahim, mantan Pengetua SMKA Mahat Hamidiyah. Para pegawai daripada Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, para pegawai daripada Sektor Pendidikan Islam JPN, para pegawai daripada Unit Pendidikan Islam, pejabat pendidikan daerah, seterusnya, guru-guru, pengetua, guru-guru, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria di pagi yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, hari ini 18 Januari 2023 bersamaan 25 Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Kita berjumpa secara maya melalui medium Cisco Webex dan YouTube untuk sama-sama dalam program Grand Finale Kecemerlangan Sekolah Agama KPM tahun 2023. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibaca sebentar lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu, ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli, keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, kami berkumpul secara maya pada hari ini atas urusan penting untuk agama, bangsa dan negara. Kami mohon rahmat dan inayah-Mu agar dikurniakan kepada kami ilham yang bijaksana untuk membuat persediaan jasmani, emosi dan rohani bagi melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada kami dengan sempurna. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, kami sedar Engkaulah pemilik segala ilmu. Segala idea buah fikiran kami tertakluk di bawah kuasa-Mu. Maka lapangkanlah dada kami. Bukalah minda kami agar kami mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam membangunkan sistem pendidikan negara ini. Kami memohon juga akan yang kami buat menjadi kebaikan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Karim, kurniakanlah kepada murid-murid kami ilmu pengetahuan yang berguna, akhlak yang sempurna sebagai tunjang kepada kecemerlangan akademik. Tajamkanlah fikiran mereka agar dapat menjawab soalan dengan betul dan tepat serta membuat keputusan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat kita mengadakan program Grand Finale Kecemerlangan Sekolah Agama KPM tahun ini. Walaupun tidak dapat bersemuka, namun kita usahakan juga untuk bersua melalui medium digital, Cisco Webex dan YouTube Live.
yang mana usaha ini adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi calon SPM dan pengurusan sekolah SMKA SABK. Hadirin sekalian, kita teruskan program kita pada pagi ini. Sebagai makluman atau cara program kita pada pagi ini bermula dengan ucapan yang dipertua Persatuan Pengetua SABK. Selepas itu, ucapan YDP, Majlis Pengetua SMKA. Seterusnya, kita akan mendengar ucap utama yang akan disampaikan oleh Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan akhir sekali kita akan mendengar motivasi kemuncak SPM yang akan disampaikan oleh Tuan Mat Rahim, Muhammad Yusof bin Rahim, mantan pengetua SMKA Mahat Hamidiah. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan program kita pada pagi ini dengan acara yang pertama, iaitu ucapan daripada yang dipertua Persatuan Pengetua SABK. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Khubaib bin Ramli untuk memberikan ucapan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Saifuddin bin Hussein, Timbalan Pengarah Sektor Perkembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Haji Muhammad Kamal bin Mahdi, Ketua Penolong Pengarah Unit Kemajuan Sekolah Agama, Kementerian Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Haji Effendi bin Sahi, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Murid dan Akademik Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Haji Ismail bin Muhammad, yang dipertua Majlis Pengetua SMKA Bangsaan. Encik Muhammad Radhi bin Ishaq, Ketua Penolong Pengarah Unit Guru Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Para pegawai daripada Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Para pegawai daripada Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri. Para pegawai daripada Unit Pendidikan Islam, Pejabat Pendidikan Daerah. Seterusnya guru-guru dan murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang ceria ini kita dapat bersama-sama dalam program Grand Finale Kecemerlangan Sekolah Agama Kementerian Pendidikan Malaysia yang sangat bermanfaat kepada murid-murid SPM yang akan menduduki peperiksaan SPM tidak berapa lama lagi. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, semua insan inginkan kecemerlangan dalam kehidupan. Malah semua pelajar yang berada di dalam program Grand Finale pagi ini juga ingin menjadi pelajar yang cemerlang. Pendek kata, semua pelajar ingin cemerlang dalam semua bidang yang diceburi. Contohnya, sudah pasti pelajar ingin cemerlang dalam bidang akademik, kurikulum, saksiah dan sebagainya. Pelajar cemerlang umpama benih yang baik, campak ke laut menjadi pulau. Persoalannya, apakah sebenarnya ciri-ciri pelajar cemerlang? Bagaimanakah caranya untuk menjadi pelajar cemerlang? Para pelajar yang disayangi, memang tidak dapat dinafikan ciri pelajar cemerlang yang sering ditonjolkan ialah dari segi pencapaian akademik. Pelajar cemerlang akan berusaha untuk memastikan pencapaian akademik mereka sentiasa memerangsangkan dalam setiap ujian dan peperiksaan. Contohnya, pelajar cemerlang akan mengutamakan pembelajaran menerusi aktiviti terancang di bilik darjah dan pembelajaran kendiri serta bersama kumpulan sebaya di luar bilik darjah. Pelajar cemerlang sentiasa mengembeling segala potensi yang ada di dalam diri mereka bagi memperoleh hasil pembelajaran yang optimum. Mereka menetapkan matlamat pembelajaran yang munasabah dan berusaha untuk mencapainya. Dengan itu,
pelajar cemerlang akan mengenepikan sebarang bentuk gangguan bagi memastikan pencapaian akademik mereka sentiasa cemerlang. Selain itu, semasa di bilik darjah, pelajar cemerlang sentiasa memberi tumpuan terhadap aktiviti pembelajaran terancang bersama guru. Sebagai contoh, pelajar cemerlang akan menunjukkan motivasi pembelajaran yang maksimum dengan memberi kerjasama dan perhatian yang tidak berbelah bahagi. Mereka tidak mudah dipengaruhi hasutan negatif, sama ada yang datang daripada dalam diri sendiri maupun persekitarannya. Pelajar cemerlang tidak meletakkan terlalu banyak syarat dalam pembelajaran supaya semuanya berkenan di hati. Mereka tidak bersifat sentimental dan terlalu banyak berharap berharap tentang guru yang sempurna atau persekitaran bilik darjah yang sempurna. Mereka mampu bertahan dalam iklim pembelajaran yang seadanya. Guru-guru dan pelajar-pelajar sekalian, selanjutnya ialah pelajar cemerlang juga meletakkan sasaran yang tinggi dalam peperiksaan awam. Sasaran yang dibuat bukan sekadar cakap kosong, tetapi dibuktikan menerusi strategi dan usaha yang optimum. Mereka tidak bergantung kepada soalan, ramalan, tetapi lebih fokus terhadap perancangan jawapan menepati tugasan soalan. Pelajar cemerlang menggunakan segala pengalaman pembelajaran di dalam bilik darjah untuk mematuhi segala bentuk kehendak sukatan pelajaran yang menjadi asas pembualan item soalan peperiksaan awam. Dengan meletakkan sasaran yang tinggi dari segi peperiksaan awam, pelajar cemerlang berpeluang mengintai peluang melanjutkan pengajian dalam bidang yang diklasifikasikan sebagai kritikal dan menjadi rebutan. Di samping melamar tempat di institusi pengajian tinggi terkemuka dengan tajaan beasiswa yang berprestij. Disiplin asas kejayaan. Oleh itu, pelajar cemerlang juga sinonim dengan amalan disiplin yang tinggi. Mereka tidak kisah jika digelar sebagai pelajar skema yang akur dengan segala peraturan sekolah. Walaupun mungkin kelihatan berbeza dari segi penampilan dan tingkah laku, pelajar cemerlang akan berusaha untuk muncul sebagai pribadi rujukan yang mampu mempengaruhi lebih ramai pelajar supaya bersikap positif dalam menimba pengalaman pembelajaran di sekolah. Mereka tidak perlu membuktikan tunjuk ajar, sebaliknya cukup dengan pencapaian dan tingkah laku yang disenangi. Sebagai contoh, pelajar cemerlang mementingkan ketepatan masa dan sentiasa melaksanakan sesuatu tugasan sesempurna mungkin. Setiap kali diberi tugasan, pelajar cemerlang tidak melaksanakannya dengan sambil lewa semata-mata seperti melepaskan batuk di tangga. Jelaslah, prinsip pelajar cemerlang ialah mementingkan disiplin dalam memacu kecemerlangan hidup mereka. Guru-guru yang saya hormati sekalian, motivasi seseorang guru sering dikaitkan dengan sikap guru terhadap kerjayanya. Ia juga dilihat sebagai kesungguhan ataupun keinginan guru dalam proses pembelajaran dan pembelajaran dalam lingkungan persekitaran sekolah. Di samping penglibatan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, motivasi yang biasa dikaitkan dengan guru turut merangkumi kepekaan guru dalam mengawal disiplin pelajar di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Lantas, tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa motivasi guru memberi kesan yang mendalam terhadap aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang dijalankan dalam sesebuah sekolah. Malahan, guru yang juga dilihat sebagai ejen motivasi yang utama dalam menggerak para pelajar untuk memajukan diri mereka. Profesion perguruan adalah persekitaran kepada falsafah dan objektif pendidikan negara, di mana guru merupakan individu yang bertanggungjawab untuk menterjemahkan segala perkataan yang telah termaktub di dalam falsafah dan objektif pendidikan tersebut melalui perkongsian ilmu dan pengetahuan dan kemahiran kepada para pelajar. Proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif
sangat bergantung kepada motivasi seseorang guru tersebut. Manakala motivasi guru tersebut pula dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Salah satu daripadanya adalah suasana bilik darjah. Jika suasana kelas di mana guru mengajar dalam keadaan selamat, sihat, ceria dan mempunyai bahan sumber dan kemudahan pembelajaran yang menyokong proses pengajaran dan pembelajaran yang optimal, guru tidak akan cenderung untuk terlibat sama dengan pengurusan. Guru itu akan cenderung untuk terlibat sama dengan pengurusan dan pentadbiran penambahbaikan keseluruhan sekolah. Para hadirin sekalian, institusi pendidikan agama SABK dan SMKA merupakan sebuah keluarga besar yang mempunyai kekuatan dan peluang yang luas dalam arena pendidikan negara. Justru itu, kita semua perlu wujud kolaboratif sesama kita. Malah hubungan kita juga dengan sekolah-sekolah arus perdana yang lain boleh diwujudkan. PPSABK Kebangsaan ataupun Persatuan Pengetua SABK Kebangsaan telah membina hubungan kerjasama yang baik dengan SMKA melalui aktiviti iModule untuk program kecemerlangan SPM, dan insya-Allah PSABK akan melihat peluang di hadapan dalam usaha membina kecemerlangan akademik murid-murid kita secara bersama. SABK dan SMKA telah terbukti mampu mencipta kecemerlangan demi kecemerlangan dalam akademik, co-curriculum dan saksiah setiap tahun. Alhamdulillah, dengan kekuatan yang ada, kita harus mengekalkan momentum ini supaya masyarakat terus yakin dengan proses pendidikan yang telah kita lakukan. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia atas pelbagai bantuan dan inisiatif dalam membantu SABK untuk terus terbela dan memastikan SABK berada setanding dengan sekolah-sekolah KPM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Khubaib atas ucapan sebentar tadi. Okey, seterusnya majlis akan diteruskan dengan ucapan Yang di-Pertua Majlis Pengetua SMKA, Tuan Haji Ismail bin Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan, Ustaz. Okay, slide saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan lagi dihormati Yang Berusaha Tuan Haji Saifuddin bin Husin, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama. Yang Berusaha Ustaz Khubaib bin Ramli, YDP Persatuan Pengetua Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Kamal bin Mahdi, KPP Unit Kemajuan Sekolah Agama. Tuan Haji Effendi bin Sahi, KPP Unit Pembangunan Murid dan Akademik. Yang dimuliakan sahabat saya, Tuan Haji Muhammad Yusof bin Rahim, akan motivasi jemputan kita, mantan pengetua SMKA Mat Hamidiyah dan juga mantan naib yang di-Pertua Majlis Pengetua SMKA Kebangsaan, juga mantan Ketua Sektor Pendidikan Islam JPN Terengganu. Seterusnya Ustaz Umar Radi Ishak, KPP Unit Sekolah Agama, juga pegawai daripada PPI, pegawai daripada SPI, barisan pengetua SMK, SABK, guru-guru pembimbing, panel, dan seterusnya anda putera-puteri SMK dan SABK yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bersama pada sesi grand finale kecemerlangan Sekolah Agama KPM
InsyaAllah dalam kesempatan ni saya akan menggunakan sedikitlah PowerPoint untuk beri sedikit tips kepada anak-anak sebagaimana daripada YDP Satuan Sekolah Agama SABK Kebangsaan. Saya harap Ustaz Uzai dapat upload, dapat paparkan slide yang saya telah cadangkan tu. Okey, saya bagi pihak Majlis Penuntut SABK Kebangsaan ucapkan jutaan terima kasih kepada khususnya kepada Tuan Haji Saifuddin bin Husin, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama dengan menganjurkan program yang amat baik, sentuhan akhir, memberikan satu suntikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Untuk makluman, kita ada 11 hari lagi untuk amali SPM dan kita ada 19 hari lagi untuk ujian bertulis. Ujian bertulis SPM. So jangan bimbang, jangan stres. Inilah yang telah dilalui oleh kami, ini yang telah dilalui oleh guru-guru anda dan inilah telah dilalui oleh rakan-rakan anda. Dan sebenarnya kesemuanya telah berjaya dengan cemerlang. So keyakinan ni amat penting dan ke arah itu menyediakan kecemerlangan kepada anak-anak ni. Barisan kepimpinan SMK Kebangsaan telah menyediakan modul untuk tahun yang kedua dan tahun ini kita cetak edar dan anak anda semua telah menggunakannya sebagai latihan, pemantapan, pengukuhan dan seterusnya. Pada awal cuti hujung tahun lepas pun telah lalui program Jawahir Mumtazah. Jadi inilah siri-siri slot-slot yang kita telah rancang dan insyaAllah kita ada beberapa step lagi untuk mendapat kejayaan cemerlang. Jadi paparan dalam slide saya ni yang mula-mula tadi tu mengenai dengan gambaran gambaran dengan IPTA itu dalaman lah. Mungkin saya amat yakin anak anda ada 10% akan terpilih ke IPT di luar negara. Saya doakan ini pilihan-pilihan di mana anda. Okay, next kita lihat untuk pergi ke arah ini kita kena trust yourself, kena yakin, percaya pada diri sendiri. Anda telah disokong kuat oleh guru anda, pelajar-pelajar insan yang terpilih. Only I can change my life, no one can do it for me. Okay, anda sendiri yang boleh mengubah hidup anda dan tiada seorang yang lain yang boleh buat untuk kita. Yang lain tu sebagai alat pembantu. Decision maker ialah anda semua. Jadi kita kena trust diri kita. Okay, next kita tengok dalam membina kepercayaan kepada diri kita ni. If you believe in yourself, anything is possible. Ini yang selalu dinyatakan oleh sesiapa saja. Anda punya pengetua, anda punya guru, ibu bapa anda. Kita kena percaya kepada diri kita sendiri. Bila kita percaya, every single student put in their mind, I can do the best, I can proceed the best. Bila semua orang kata begitu, memberi kepercayaan kepada diri sendiri, akan terbenalah kecemerlangan untuk sekolah berkenaan, akan terbenalah kecemerlangan untuk SMKA dan juga SABK dan kita akan meletakkan BPI dia menuju tanda yang tertinggi. Sekolah-sekolah di bawah BPI, SMK dan SABK akan boleh duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bersama dengan sekolah-sekolah berasrama penuh. Dan sekarang kita dapat lihat kecemerlangan daripada sekolah-sekolah agama. Okay, next. Okay, seterusnya, okay, kehidupan kita anda seumpama kita memandu menaiki kenderaan, contohnya bicycle. Okay, jadi kita nak balancekan kehidupan kita dari segi rohani, jasmani, emosi, kita kena sentiasa bergerak. Jadi tugas anda sekarang ni bergerak untuk ke hadapan, untuk nak mencari kecemerlangan. Kena tabah dalam menuntut ilmu. Banyak dia punya cabaran, banyak dia punya halangan dan saya amat yakin anda telah diterapkan dengan sentuhan rohani,
Okay, dengan persiapan rohani, dengan setiap hari dilatih oleh guru-guru anda dengan program usrah, dengan modul sumur, okay, dengan bacaan Al-Quran setiap hari. Itulah yang menyebabkan kita akan tabah dalam menuntut ilmu kita. Okay, next. Okay. Sebenarnya ketabahan itu amat penting dalam kehidupan kita ni, terutama dalam saat-saat akhir. Kita nak menuju ke medan peperiksaan yang saya nyatakan tadi, ada 19 hari lagi untuk ujian bertulis. Ingat pengorbanan ibu bapa. Okay. Pengorbanan ibu bapa kita sebelum memulakan pelajaran, anak anda, how stress us. Bagaimana stres kita untuk bagi pelajaran, jangan lupa di belakang kita ni adalah ibu bapa kita. Kita sedekahkan Al-Fatihah sama ada dia ada ataupun tiada. Kita hayati pengorbanan ibu bapa. Siapa mereka? Insan yang cukup hebat kerana dia kita lahir di dunia ini. Anak anda semua yang hebat. Gembirakan mereka, ya. Gembirakan dia. Pengorbanan dia tak dapat kita balas jasa-jasanya. Okay, anak anda. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Okay, atas teras itu, kita sentiasa konsisten untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Okay, next. Okay, ini dia bagi contoh. Anak pengorek getah pun, keluarga miskin pun boleh jadi graduan yang cemerlang. Anda juga boleh. Set dalam minda kita, kita pun boleh cemerlang seperti orang lain tanpa mengira latar belakang daripada keluarga kita. Okay, next. Okay, tips untuk cemerlang dalam peperiksaan. Saat-saat akhir dan anda, saat-saat akhir ni, saya amat yakin cikgu anda telah buat persiapan yang cukup. Daripada tiada tempat lagi dah ada persiapan. Now tiada 5, dah 19 hari tinggal. So di akhir-akhir ni, selain daripada kita fokus kepada peperiksaan kita untuk program-program kecemerlangan, latih tubuh, program mumtazat dan sebagainya, jangan lupa ambil latih kecemerlang peperiksaan untuk kita coolkan balik. Untuk kita set balik kita punya timing balik tu dengan perbanyakkanlah solat sunat taubat, solat sunat hajat, tahajud kita dan solat sunat duha, sumber rezeki. Okay, di akhir-akhir ni tu dia. Memang kita stres, bangun tidur stres. Setiap hari ada countdown untuk menghadapi peperiksaan. Tapi kalau kita konsisten dengan ini, sebagaimana semua warga SMKA membaca Al-Quran setiap pagi di padang perhimpunan ataupun dalam kelas, so tambah yang ni lagi. Inilah tips cemerlang peperiksaan yang akan berikan ketenangan kepada kita. Okay, next. Okay, lepas tu kita kena banyak bersujud. Masa sujudlah kita berdoa. Paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, Tuhannya ialah ketika ia sujud. Banyak bersujud anak anda kepada Allah SWT. InsyaAllah sehampir-hampir hamba itu dengan Allah SWT, iaitu ketika mereka bersujud. Jadi perbanyakkan penghampiran diri kita kepada Allah SWT. Ilmu insyaAllah, ilmu semua orang dah cukup, dah banyak, dah ada dah. Cikgu dah bagi suntikan. Okay, next. Okay, struggle that you do today is the single way to build a better future. Okay, perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualiti yang lebih baik di hari esok. Strive for excellent. Kita kena strive for excellent. Okay, next. Okay, akhir sekali. Keep going ananda. Come on, move. Okay, lupakan yang di luar sana. Okay, ada masalah, refer kepada guru, kepada kaunselor kita. Keep going. Payah tetap payah. Each step may get harder. Setiap langkah kita memang payah.
daripada sari-sari dengan latitude soalan latitude daripada peringkat negeri-negeri lain, percubaan peringkat negeri yang kita ada modul dan sebagainya memang payah, tapi insya-Allah apabila anda berada di atas sekali sampai di kemuncak, awak akan tengok view yang terbaik, iaitu keindahannya itu kejayaan yang cemerlang nanti. Okey, itu saja daripada saya selaku YDP Majlis Pengetua SMK Kebangsaan. Saya ucapkan tahniah untuk anda semua, khusus pada pelajar-pelajar. Kami berdoa SMK dan SMBK dapat, pelajar-pelajar mendapat kejayaan cemerlang bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Terima kasih kepada Tuan Timbalan Pengarah dan barisan daripada BPI dan SPI, dan juga barisan tim saya, pengetua-pengetua dan juga Ustaz Kubaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail bin Muhammad atas ucapan sebentar tadi, sangat menginspirasi kita semua. InsyaAllah kita teruskan program kita pada pagi ini dengan ucap utama daripada ayahanda kita yang berusaha, Tuan Haji Saifuddin bin Husin, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Al-Huzai bin Sulaiman, pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang saya kasihi sahabat-sahabat saya, Ustaz Muhammad Kamal bin Mahadi, KPP, Unit Kemajuan Sekolah Agama, Ustaz Fendi Sahi, KPP, Unit Pembangunan Murid dan Akademik, Ustaz Muhammad Radi bin Ishaq, KPP, Unit Guru Sekolah Agama, BPI, KPM, rakan saya Ustaz Ismail bin Muhammad, yang dipertua Majlis Pengetua SMKA, Ustaz Kubaib bin Ramli, yang dipertua Persatuan Pengetua SABK, Pengetua SMA Darul Iktisam Kedah, barisan rakan-rakan daripada BPI, barisan rakan-rakan daripada SPI, barisan pengetua-pengetua yang saya kasihi, dan seterusnya barisan guru-guru yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, dan tak lupa juga kepada anak-anak yang sentiasa mengejar kecemerlangan yang saya kasihi sekalian. Pertama sekalinya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini dapat kita bersama. Bagi kami di peringkat kita ini sendirilah, di peringkat Kementerian Pendidikan, BPI, bahagian pendidikan, dan juga termasuklah juga Majlis Pengetua dan juga Majlis Guru Besar, Majlis Pengetua SABK ini, tak tahu bagaimana kami nak menyantuni anak-anak yang saya kasihi sekalian. Kami tak dapat nak menyantuni barisan guru-guru yang sentiasa ambil berat, sentiasa membimbing, sentiasa membelai anak-anak kita demi melonjakkan kecemerlangan dalam akademiknya. Ya. Anak-anak yang akan mengambil peperiksaan pada 20 hari bulan, bermula pada 20 hari bulan ini. Kalau SABK akan tamat pada 14 hari bulan. Dan juga kalau yang SMKA mungkin dia akan tamat lebih awal lagi. Ya. Satu fatrah, satu tempoh yang begitu penting bagi kita, bagi BPI ini sendiri. Ya. Bagi anak-anak yang yang sedang mengambil peperiksaan STAM, yang sedang mengambil peperiksaan STAM bermula pada 16 hari bulan yang lepas, 16 hari bulan baru ni, kami mendoakan agar anak-anak sentiasa diberi kesihatan yang berkekalan dan mampu untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ya. Begitu juga dengan anak-anak STPM yang akan bermula pada bulan Februari nanti. Ya.
Baik. Anak-anak yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kalau kita lihat ya, untuk anak-anak yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini, daripada SMKA-nya kita ada dalam 7,246 ya, 7,246 calon. Manakala untuk yang SABK adalah 11,000. Saya tak itu yang ni lagi Ustaz. Saya tak masuk yang ni lagi. Ya. Kami mengharapkan agar 18,000 ya. 18,000 calon-calon SPM ini dapat mencorakkan, dapat mewarnai kecemerlangan SPM pada tahun ini, khususnya bagi sekolah-sekolah agama, SMKA dan juga SABK. Tadi kita telah pun mendengar hasrat daripada yang dipertua-pengetua, yang mewakili pengetua-pengetua SMKA, yang mewakili pengetua-pengetua SABK. Inilah hasrat kami. Ya, inilah hasrat kami kepada guru-guru yang saya kasihi, kepada anak-anak yang saya sayangi, untuk kita terus mengorak kecemerlangan, terus mengejar kecemerlangan, moving, terus mengejar dalam kecemerlangan itu sendiri. Ya. Alhamdulillah pada tahun yang lepas, ya, pada tahun lepas, grade purata kita ni adalah dalam lebih kurang 2.84. Ya, satu angka yang begitu tinggi untuk SMKA. Ya, satu angka yang begitu tinggi, 2.84, yang saya yakin dan saya percaya berkat daripada purata, min daripada keseluruhan SMKA yang 61 buah SMKA tadi, min puratanya adalah 2.84. Ya. Manakala untuk SABK, ya, 186 yang mengambil peperiksaan SPM pada tahun lepas, min puratanya adalah 3.76. Ada yang grade 1, ada yang grade 2 GPS-nya, ada yang grade 5, ada yang grade 4-nya GPS-nya. Tapi apabila kita gabungkan, maknanya kita mampu untuk mencorak satu kecemerlangan untuk pencapaian grade purata sekolah GPS dengan 3.76. Ya. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada barisan guru-guru yang sentiasa, ya, yang sentiasa mengejar dan memastikan kecemerlangan untuk SMKA dan juga SABK. Ya. Dalam kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh, sama ada barisan guru, barisan anak-anak yang saya kasihi sekalian, dapat kita menjaga fizikal kita. Ya, dapat kita menjaga fizikal kita, jaga kesihatan kita, buat aktiviti riyadhah yang ringan-ringan, ya, dapat menyegarkan minda, menyihatkan badan secara rutin seperti bersenaman. Nah, ini adalah untuk yang al-aqlu salim fil jismi salim. Ya, akal yang sihatnya adalah lahir daripada badan yang sihat. Maknanya kesihatan minda lahir daripada kekuatan yang ada pada diri kita ini sendiri. Ya. Kurangkan menonton TV, berinteraksi dengan multimedia, ya, media sosial. Tu saya amat-amat mengharapkan. Dalam tempoh masa yang begitu singkat inilah, ya, kita nak menjaga, sebab sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Ismail tadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz Hubaib tadi, adalah inilah hasrat daripada ibu-ibu dan bapa-bapa. Apa yang kita nak terima pada bulan 5 nanti, ya, di saat keputusan peperiksaan itu sendiri. Apa yang kita nak? Kita nak, sama ada kita nak kita dipanggil untuk naik pentas untuk menerima satu ketah keramat 10A, 11A. Kita nak pada bulan 5 nanti suatu suasana yang keramat. Saya nak ajak ibu saya dan bapa saya untuk naik ke pentas untuk sama-sama meraihkan kejayaan saya, ataupun kita nak ibu kita merasa kecewa dengan keputusan yang kita ada, ya. Itu minta jauh,
ya. Minta jauh anak-anak yang saya kasihi sekalian. Tetapi inilah hasrat kita yang kita buat grand finale ini sendiri. Ya. Sebab apabila kita nak menyantuni keseluruhan 290 buah sekolah ini sendiri, memang kita tidak mampulah untuk kita turun ke sekolah-sekolah. Tetapi apa salahnya dalam perjumpaan kita yang sebegini, kita adakan melalui Webex dan juga live apa ni secara live ini, saya mengharapkan anak-anak dapat mendengar ruahan, hasrat dan juga cita-cita dan juga doa daripada kami. Ya, doa daripada kami di peringkat BPI, doa daripada kami di peringkat pengetua-pengetua, doa daripada kami di peringkat pengetua-pengetua SABK. Ya. Jaga ya mentaliti kita, sebab dalam suasana peperiksaan ini dia mudah beremosi sedikit. Ya, kalau kalian pertama tadi kita tidak dapat menjawab dengan cemerlang. Nah, katalah bahasa Melayu tadi kita tidak dapat menjawab dengan cemerlang, dia akan mempengaruhi untuk subjek-subjek lain kalau kita tidak biasa dengan penjagaan emosi kita. Ya, kami mengharapkan kepada guru-guru, kami mengharapkan kepada barisan kaunselor, tolonglah jaga anak-anak ini sendiri. Kita tak nak yang lepas itulah dah lepas, ya. Kita tak nak benda-benda yang sebegini akan mempengaruhi emosi anak-anak sehingga mereka tidak mampu untuk menjawab dengan terbaik untuk subjek-subjek yang seterusnya. Ya, jagalah pendidikan rohani, ya, persediaan rohani sebagaimana yang dikatakan Ustaz Ismail tadi, ya, baca doa, semayang apa semua sekali, ya. Tapi saya selalu duk sebut selain daripada itu, jangan lupa kita kepada 3, ya. 3 perkara, iaitu pertama sekalinya tasbih. Kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup mudah kerana kita nak berterima kasih kepada Allah SWT kerana memberi kekuatan pada diri aku, ya. Yang keduanya adalah untuk kita berselawat kepada Nabi. Setiap masa kita kurang pun tidak ingat, kita banyakkan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk yang kedua, ya. Yang ketiganya adalah kita istighfar pada diri kita. Mana tahu tindak tanduk kita mengecik hati kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita tergores, ya, di atas pergaulan kita dengan rakan-rakan. Minta istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan mana tahu, ya, sepanjang pergaulan kita dengan ibu bapa kita, ada ibu bapa kita yang kurang ataupun yang tergores dengan tindak tanduk kita. Minta istighfar. Istighfar kepada Allah SWT, minta ampun dan minta maaf. Yang sebab itu yang kebanyakan sekolah-sekolah kita di akhirnya adalah majlis selawat dan salam, minta maaf kepada guru-guru. Ya, tu kita minta istighfar kepada Allah SWT. Ya, kepada guru-guru, manalah tahu sepanjang kita bersama dengan guru-guru ni ada yang mereka kecil hati. Ya. Jadi sebab itulah dalam kesempatan ini saya tak nak panjang. Tak jadi kot pembentangan yang saya itu tu, sebab saya nak bagi ruang sepenuhnya kepada Ustaz Yusof dalam sesi motivasi untuk menyentuh, menaikkan semangat anak-anak ini demi untuk melonjakkan kecemerlangan dalam SPM nanti, ya. Anak-anak STPM kalau ada bersama dengan kita pun insya-Allah mereka akan cemerlang. Anak-anak STPM, ya, tadi anak-anak STAM, ya, anak-anak STPM pun kita mengharapkan mereka juga termotivasi dengan apa tindakan yang kita buat pada hari ini, ya. Sebab itulah kita katakan program yang kita buat pada hari ini adalah grand finale kecemerlangan sekolah agama. Tak kira lah sama ada SPM ke, STPM ke dan juga SPM, ya, SPM, STPM dan juga STAM tu sendiri, ya. Ini adalah anak-anak di sekolah kita. Dalam kesempatan ini sekali lagi, ya, terima kasih saya
BPI bagi pihak BPI dan juga mewakili rakan-rakan saya daripada MP SMKA dan juga MP SABK. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesungguhan barisan pengetua-pengetua yang sentiasa ambil berat terhadap anak-anak kita ini sendiri. Ya. Jutaan terima kasih juga kepada barisan guru-guru yang sentiasa membelai. Istilah yang saya guna menggunakan 4G, ya, gosok, gahar, genyeh, gonyoh untuk anak-anak kita. Ni guru-guru kita, ya. Ni dia guna 4G ni untuk memastikan anak-anak kita ini dapat cemerlang di saat-saat akhir ini sendiri, ya. Dan juga tahniah dan syabas kepada anak-anak, tahniah dan syabas kepada anak-anak yang akan mengambil peperiksaan pada tahun ini. Mudah-mudahan usaha kita akan mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah cemerlang dalam SPM akan datang dan insyaAllah kita akan sentiasa mengejar kecemerlangan. Itu saja daripada saya. Minta maaf Zai, ya, tak sempat nak bentang tadi. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda kita Tuan Haji Saifuddin bin Husin atas nasihat dan amanat yang telah diberikan sebentar tadi. Semoga semua kita dapat memberi perhatian atas apa yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Okey, hadirin sekalian, kita teruskan lagi program kita dengan acara seterusnya iaitu sesi motivasi pembangkit semangat pembakaran terbuka. Semangat pembakaran terbuka Ustaz Yusof. Nak bakar semangat anak-anak murid kita ni. Untuk grand finale kecemerlangan Sekolah Agama KPM, kita tampilkan Tuan Muhammad Yusof bin Rahim, mantan pengetua SMKA Mat Hamidiyah Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Ustaz Uzai, Yang Berusaha Tuan Haji Saifuddin Husin, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam, Ketua-Ketua Pendahulu Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, tuan-tuan, puan-puan, pegawai daripada Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri, sahabat saya Tuan Haji Ismail Muhammad jadi Ketua SMKA, juga sahabat saya Ustaz Kubaib Ramli yang di-Ketua Persatuan Pengetua SABK, rakan-rakan pengetua yang hebat yang daripada SMK dan SABK seluruh negara, sahabat-sahabat asatizah, para murabbi, guru-guru yang hebat. Seterusnya, paling istimewa pada pagi ini ialah anak-anak SMK dan SABK, iaitu anak-anak sumber manusia kekasih Allah. SMKA, anak-anak sumber manusia kekasih Allah. Dan anak-anak sentiasa ambil perak kecemerlangan, iaitu anak-anak di SABK. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak calon-calon SPM 2022 yang ayahanda kasih dan juga sayangi sekalian. Izinkan ayahanda berbahasa sebagai ayahanda lah, rasanya lebih dekat. Apatah lagi dengan status sekarang ni, orang dah bersara, pencen. Dan saya nak ambil kesempatan ini jugalah. Terima kasih kepada BPI, khususnya Tuan Timbalan Pengarah yang masih lagi ingin saya untuk menyentuh, memberikan sedikit sentuhan kepada anak-anak calon-calon SPM tahun ini. Dan sebenarnya untuk makluman, kita semua petang semalam saja, ya, selepas habis satu program, jadi Ustaz Saifuddin minta, saya mula-mula tu garuk kepala juga, tetapi oleh kerana semangat dan jiwa saya, walaupun saya bersara, tetapi roh seorang guru
yang ingin melihat kecemerlangan anak-anak bangsanya masih lagi berkobar dalam diri saya. Dan ketika ini pun saya terlibat langsung di dalam satu NGO untuk makluman kita semualah, iaitu PERAPI, Persatuan Alumni Pengurus Pendidikan Islam, yang mana hari semalam sehari suntuk kita mengadakan sidang meja bulat bersama dengan tokoh-tokoh yang dijemput khas untuk sama-sama kita merealisasikan hasrat dan juga apa yang kita nak lahirkan daripada sistem pendidikan kita ini. Jadi alhamdulillah ya, kita sentiasa bersedialah. Jadi pada pagi ini insya-Allah tadi pun saya sudah melihat sebenarnya kepada slide yang dikongsikan oleh yang di-Petua SMKA. Jadi bila saya melihat kepada situ, saya rasa sudah memadai sebenarnya. Cukup sudah memberikan satu rangsangan kepada anak-anak. Walau bagaimanapun, pada kesempatan ini saya juga cuba untuk kongsi sedikit sebanyak. Apa yang ayahanda cuba nak kongsikan ini bukanlah satu jaminan yang memastikan bahawa anak-anak itu akan mencapai 11A+ dan sebagainya. Tetapi sebagai suatu dorongan, sebagai suatu inisiatif, menyatakan hasrat, menyatakan harapan semua orang, ibu bapa kita, guru-guru kita, pegawai-pegawai di jabatan maupun di kementerian, untuk melihat anak-anak yang berada di SMKA dan SABK ini adalah anak-anak yang hebat, yang mampu untuk menterjemahkan apa yang mereka pelajari sebelum ini secara totalnya di dalam peperiksaan bertulis yang dikatakan berbaki 19 hari cumanya lagi. Anak-anak yang dikasihi sekalian, ayahanda ada juga nak kongsikan sedikit slide. Jadi saya minta supaya Ustaz Azai kalau dapat dikongsikan slide itu supaya menjadi rujukan kepada anak-anak dan mungkin boleh dicatat sedikit mana-mana yang perlu boleh diambil catatan ya. Jadi ini tak apalah, itu saja. Letakkan gambar takut orang tak kenal juga pula ya. Jadi kita pergi second slide. Anak-anak yang ayahanda kasih sekalian dan para guru serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Anak-anak seharusnya faham hadirnya kita ke sekolah, kita membawa satu title, iaitu kita adalah sebagai seorang murid. Hadirnya kita ke sekolah, antara lain bila kita bergelar diri kita sebagai seorang murid, yang utama sekali hadir kita sekolah ialah untuk kita mengutip ilmu. Kita mencari sebanyak mungkin ilmu. Kita cuba gali sebanyak mungkin ilmu daripada guru-guru kita. Selain daripada itu, hadir kita ke sekolah untuk mendengar nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, diberikan oleh cikgu-cikgu kita, ustazah kita. Kemudian kita datang ke sekolah juga untuk dididik sebaiknya. Justru itu, anak-anak perlu ada usaha yang bersungguh. Kemudian, sudah tentulah hadir kita ke sekolah untuk belajar. Jadi dalam konteks belajar ni mestilah kita rajin belajar. Perlu kita korbankan, rela berkorban. Dari segi masa kita, dari segi benda yang remeh-temeh harus kita ketepikan. Kerana kita nak menjadi orang yang hebat, nak menjadi seorang murid yang hebat. Kerana apa? Kerana kita ingin berjaya. Kita inginkan impikan satu masa depan yang cemerlang. Kita ingin corakkan landscape kehidupan kita satu ketika nanti. Kemudian anak-anak sentiasa titipkan, perlu sentiasa titipkan di dalam diri bahawa kita ini adalah orang yang sentiasa dahagakan ilmu. Apabila kita gabungkan semua ini, anak-anak sudah berada rapi dalam diri kita, maka perlu satu tanggungjawab yang besar dalam diri kita satu ketika nanti. Kita semualah, sama ada anak-anak di SMK maupun di SABK, anda adalah pencorak ataupun sebagai duta masyarakat untuk kita membina sebuah negara, bangsa yang cemerlang pada masa yang hadapan. Terletak pada diri anak-anak lah bahawa kami, guru-guru yang ada, cikgu-cikgu yang ada, ibu bapa kita yang ada akan pergi selepas ini. Di tangan anak-anak lah, di bahu anak-anak lah dalam mencorakkan landscape negara pada satu ketika nanti. Apatah lagi kita keluaran produk daripada SMKA maupun SABK. Anak-anak yang dididik bukan sahaja diberikan dari segi intelektual sahaja. Anak-anak juga dididik dengan akhlak. Anak-anak dididik dengan putih pekerti yang terbaik, dengan akal budi yang mulia. Jadi ambillah peluang ini. Tanamlah hasrat ini bahawa satu masa nanti kita semualah produk-produk utamanya daripada SMK, SABK inilah yang akan mencorak landscape masa depan negara yang kita cintai ini. Okay, next slide.
Next slide. Ustaz Zahir, next slide. Anak-anak yang dikasihi sekalian, jom sama-sama kita menanya diri kita anak-anak. Walaupun kenapa baru sekarang kita nak beritahu perkara ini, tetapi oleh kerana tak mengapa, tidak mengapa. Tapi konsep kita belajar ini ialah sepanjang hayat. Bukan hanya kita belajar semata-mata kerana nak berhadapan dengan peperiksaan yang hanya berbaki lebih kurang 19 hari lagi. Tetapi belajar itu sepanjang hayat. Sebab ada kenapa kita perlu belajar. Pertama sekali anak-anak yang jelasnya ialah dalam konteks anak-anak yang berada bersama dengan ayahanda di atas talian pada pagi ini ialah untuk kita menduduki peperiksaan SPM. Kita untuk menterjemahkan semula apa yang kita belajar hari ini kepada di atas kertas untuk disemak, untuk diperiksa oleh pemeriksa, kemudian untuk diberikan grade, untuk diberikan kita ni dapat berapa dan berapa keputusan peperiksaan, dan itulah juga akan menjuruskan kita nanti ke mana yang kita nak pergi selepas ini. Yang kedua anak-anak, tujuan kita belajar ini untuk membalas jasa ibu dan bapa kita. Anak-anak harus tadi pun Ustaz Ismail dah sebut dah. Ibu bapa ini kerana mereka lah kita lahir ke dunia ini. Anak-anak kena ingat, jasa ibu bapa itu sangat besar. Di dalam konteks SPM yang kita akan duduki inilah sebagai satu platform, sebagai satu cara bagaimana kita nak membalas, nak returnkan balik jasa ibu bapa. Kalau ayahanda bertanya kepada anak-anak yang bersama dengan ayahanda hari ini, daripada hari pertama kita lahir sehinggalah kepada saat ini kita berumur 17 ataupun 18 tahun, kita tidak dapat nak buat satu anggaran yang tepat berapa dah sudah habis duit yang dibelanjakan oleh ibu bapa kita dalam membesarkan kita, dalam memenuhi keperluan kita. Tidak ada seorang pun, banyak sudah saya pergi ke sekolah-sekolah, apabila pertanyaan ini saya lontarkan, tidak ada seorang pun mampu menjawab sudah berapa habis duit yang dikorbankan oleh ibu bapa kita. Itu dalam konteks duit, dalam konteks yang lain tenaganya dan yang lain-lainnya tak dapat kita nak gabungkan sebagai suatu benda yang boleh kita beritahu ayah banyak ni dah ayah habis duit. Tidak mungkin anak-anak. Jadi untuk itu, maka inilah peluang, inilah ketika, inilah masa yang terbaik untuk kita pulangkan kembali jasa-jasa dan juga apa yang telah dicurahkan oleh ibu bapa kita itu. Iaitu sebuah kejayaan seperti mana yang disebut oleh Timbalan Pengarah tadi. Setidak-tidaknya kita mampu untuk memimpin ibu bapa kita untuk naik ke pentas, untuk mendapatkan keputusan peperiksaan nanti, dan kita serahkan dengan ungkapan terima kasih ibu, terima kasih ayah di atas segala pengorbanan. Anak anda, Along sudah balas, Acik sudah balas, Acu sudah balas. Terima kasih ayah, terima kasih ayah. Itu yang kita nak. Begitu juga dengan guru-guru anak-anak. Betapa pengorbanan guru terhadap kita. Guru ni anak-anak, kalau boleh ayah anda akronimkan perkataan guru itu. G ialah guru ini orang yang sentiasa gigih berbakti. Tak kira siang malam. Sentiasa gigih berbakti untuk memastikan bahawa anak-anak yang dididiknya itu menjadi insan, menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang hebat. Usahanya tidak pernah mengenali erti penat lelah. Tak ada guru yang menunjukkan bahawa mereka itu penat dan lelah. Disembunyikan rasa penat, disembunyikan rasa lelah, semata-mata untuk melihat anak didiknya menjadi orang yang hebat. Begitu juga Art itu guru ini yang sentiasa orangnya sentiasa rela berkorban. Rela berkorban wang ringgit, tenaga, masa, kasih sayang. Terpaksa dia agih-agihkan bukan hanya untuk anaknya sendiri, tetapi seorang guru juga mengagihkan, kongsikan kasih dan sayang kepada anaknya. Begitu juga ulung peribadinya. Tidak ada manusia yang hebat melainkan kehebatan seorang guru yang memang ulung kepribadiannya. Tidak ada guru yang memandu anak muridnya untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak baik. Anak-anak yang ayah anda kasih sekalian. Begitu juga dengan cikgu. Sama ada dipanggil cikgu ataupun guru, tetapi jelas di dalam diri seorang guru ataupun seorang cikgu itu mempunyai nilai-nilai murni yang tak dapat kita ukur dengan kayu pembaris. Tak dapat kita beli tukar dengan wang ringgit. Anak-anak, cikgu ini adalah seorang yang cakna dan sangat prihatin kepada murid-muridnya. Apabila melihat keadaan anak-anaknya, muridnya bersedih, muridnya kecewa, muridnya tidak lulus, guru juga turut bersedih. Dan tidak ada seorang guru
melainkan sentiasa impikan kejayaan muridnya. Dia sentiasa mengimpikan kejayaan muridnya kerana lambang kecemerlangan seorang guru itu adalah apa yang dihasilkan oleh anak muridnya, sama ada kecemerlangan dari segi akhlak, sama ada kecemerlangan daripada pekerti, tinggi akal budinya, dan juga dari segi kehebatan daripada peperiksaan yang dihasilkan oleh anak-anak muridnya. Kebersihan hati guru juga seorang insan yang hatinya bersih. Kebersihan hati seorang guru sama seperti seorang ibu, seperti bapa dan juga ibu. Hati ini manusia yang jiwanya bersih. Gigih berbakti. Sentiasa gigih berbakti, tak dapat kita nak nafikan. Bukan wang ringgit yang menjadikan galang ganti kepada apa yang disurahkan oleh guru-guru itu. Usahanya memang ketat berterusan sehingga kesan ini juga inisiatif dan anak-anak yang dirasa ramai guru-guru yang berada di sisi anak-anak sekarang bersama dengan anak-anak pagi ini menunjukkan bahawa betapa sokongan sebagai tanda usaha berterusan kepada anak-anak. Begitu juga inilah warga sekolah, warga Kementerian Pendidikan, warga Jabatan Pendidikan dengan program yang kita adakan hari ini yang dikatakan Grand Finale SPM ini. Ini adalah sebagai suatu perlambangan untuk menunjukkan bahawa deman peperiksaan yang bakal anak-anak duduk hadapi ini turut dirasai. Dia punya suhu demam itu turut dirasai oleh seorang pengetua di sekolah, oleh pentadbir di sekolah, oleh warga sekolah yang lain, termasuklah juga warga Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi anak-anak, insafilah diri. Ambillah semangat ini bahawa kalian sentiasa bersama dengan guru-guru, dengan semua orang yang ada di sekeliling kamu untuk menyatakan hasratnya untuk memastikan anak-anak itu cemerlang dalam SPM yang anak-anak bakal duduki nanti. Kemudian seterusnya anak-anak, kita bila berilmu, kita inginkan kita dipandang tinggi oleh masyarakat. Memang tak dapat dinafikan. Dengan ilmu lah sebenarnya boleh mencorakkan kedudukan kita, boleh mencorakkan hierarki hidup kita. Jadi jangan kita main berlebih kurang saja anak-anak. Ilmu ini ialah adalah suatu benda yang boleh membawa kebahagiaan hidup kita, bukan hanya sekadar di atas dunia ini, tetapi ianya juga akan memberikan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Seterusnya ialah untuk mencorak masa depan. Melalui kita belajar inilah, dengan SPM yang akan anak duduki inilah, SPM inilah satu CJ yang laku seluruh negara, yang diiktiraf seluruh dunia, bukan hanya dalam konteks negara kita sahaja. Jadi dengan sinilah, inilah langkah pertama kita untuk kita mencorakkan masa depan kita. Anak-anak yang dikasihi sekalian, perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama. Oleh itu anak-anak, kenalilah diri anda sendiri sebelum anda mengenali orang lain. Tetapi semuanya itu anak-anak harus diingat. Semuanya itu kita mesti niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana lafaz kita, ikrar kita setiap kali dalam kita menunaikan kewajipan solat 7 kali 5 kali sehari semalam. Di dalam doa iftitah kita sebut, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hanya bukan sekadar di dalam konteks solat saja anak-anak. Sepatutnya apa saja yang kita lakukan, tidak lain dan tidak bukan, kita hasratkan keikhlasan itu, niatkan perkara itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup kita ni anak-anak ibarat alih bata. Alih bata. Anak-anak kena ingat dalam diri kita ni, alih tu ialah aku. Aku kena kenal pasti siapa aku. Kenapa aku jadi murid? Untuk apa aku duduki peperiksaan? Ibu bapa, alih juga ibu bapa. Ibu bapa kita. Guru-guru kita. Dan tak itu adalah kerana Tuhan kita. Kerana Tuhan kita. Jadi kalau anak-anak dapat buka mengembangkan sedikit minda kita, memikirkan tentang perkara ini, insya-Allah ayanda yakin anak-anak yang keluar daripada SMK, SABK adalah anak-anak sentiasa hebat. Tadi pun di Malam Pengarah berkongsi bagaimana min kita 3, kita boleh bergerak lagi. Inilah kehebatan kita. Kita kena mengakui kehebatan kita. Seterusnya Ustaz Zain, next slide.
Silakan Ustaz. Anak-anak. So, sekarang anak-anak berdasarkan kepada slide yang dikongsikan ini, cuba anak-anak muhasabah diri, buat koreksi diri. Matlamat belajar kita jelas ataupun tidak. Mengaku pada diri. Dalam tempoh 19 hari ini kalau tidak jelas, kita perjelaskan. Suka menangguhkan kerja hanya tunggu dan lihat. Kita perbaikikan kalau ada, ya ataupun tidak. Semak diri kita. Budaya meniru dan mengambil jalan mudah sebagai pilihan utama jangan ada. Kalau orang lain buat tidak kisah, kita turut sama buat tidak kisah, itu meniru orang lain. Kita mesti ada prinsip kita sendiri. Anda memilih untuk membazirkan masa dengan perkara yang tidak berbeza. Ada ataupun tidak dalam tempoh 19 hari ini. Kalau ada, nyahkan ke tepi. Tadi pun Timbalan Pengarah dah sebut. Ketepikan dulu masa tu. Sebab kita sekarang perlu menyediakan satu persediaan yang betul-betul. Tinggalkanlah kesenangan kita, tinggallah kegemaran kita, kesukaan kita buat seketika, terutama dalam membuat masa dan sebagainya. Anda mudah berputus asa dan cepat jemu. Jangan ada dalam diri kita. Kalau ada anak-anak, kita perbaikikan. Sering melakukan kesilapan yang berulang, tidak belajar dari kesilapan-kesilapan yang kita lalu. Mungkin dalam peperiksaan teraya percubaan baru ini kita tidak berapa elok dalam subjek tertentu. Apakah harus kita ulangi lagi? Ini peluang kita ada inilah. Maka kita perlu perbaikikan. Malu bertanya, jangan perlu bertanya. Tapi saatnya ramai di antara anak-anak ni apabila di saat-saat begini malu untuk berjumpa guru. Apa salahnya ambil ruang yang ada juga peluang yang kita ada waktu rehat dan sebagainya. Berjumpalah, hadirlah diri kita kepada guru. Bertanya, cikgu saya tidak jelas tentang ini, jelas tentang ini. Saya yakin tidak ada seorang guru apabila anak-anak hadir dan berjumpa dengan mereka, mereka akan menyebut, apa saya apa kau datang buat aku lewat dan sebagainya. Pandai-pandai kau lah. Tak ada seorang guru yang begitu. Tidak memberi perhatian kepada pengajaran guru. Anak-anak di saat-saat akhir ini saya yakin guru-guru akan bermati-matian, akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, akan memberikan bekal yang berkualiti, akan memberikan segala-galanya untuk anak-anak. Ambillah peluang ini anak-anak. Okey, next Ustaz. Seterusnya Ustaz Azani. Jadi adakah anda mempunyai 9 sifat negatif berikut dalam diri kita? Buat semakan, buat koreksi, tidak mengapa. Walaupun masa sudah dekat, tetapi tidak mengapa sekurang-kurangnya ia memberikan suatu rangsangan kepada kita. Matlamat kita belajar tidak jelas. Buat apa kita belajar? Buat apa kita hadir ke sekolah ini? Buat apa kita datang ke sekolah ini? Untuk apa? Jangan kita tangguh-tangguh lagi kerja-kerja kita yang ada. Kalau masih lagi kita merasakan bahawa perkara-perkara yang perlu kita nilai tambah, kita berilah nilai tambah yang sebaiknya. Kurangkanlah dari segi bermain, bertangguh tentang itu, bertangguh tentang ini. Jangan ambil jalan mudah di dalam peperiksaan, meniru dan mengambil jalan mudah. Jangan ada. Yakin dengan diri sendiri kita apa yang telah diajar oleh guru kita apabila di meja peperiksaan nanti. Jangan bazir masa dengan tidak berfaedah. Jangan kita cepat jemu apabila kita membaca buku. Jangan kita cepat jemu apabila kita mentalaah. Tidak belajar dari kesilapan lalu tadi pun saya dah sebut. Malu bertanya. Tidak memberi perhatian guru. Tidak belajar dari kesilapan lalu. 2 kali berulang tu. Ini nak sebutkan berapanya. Belajar daripada kesilapan lalu itu suatu perkara yang sangat perlu diberikan perhatian oleh anak-anak semua. Okay, next. Okay. Saya sedar kena ada kita transform dengan diri kita. Kita islahkan diri kita. Kita tajdidkan diri kita. Sebelum keadaan berubah, saya mesti berubah terlebih dahulu. Saya nak berubah. Saya nak buktikan bahawa di dalam peperiksaan yang 19 hari lagi saya akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Orang yang hebat daripada sebelumnya. Saya akan buktikan bahawa saya mampu untuk menghasilkan sebuah keputusan peperiksaan SPM yang sangat cemerlang. Saya akan tukar daripada saya sebagai seorang yang pasif, malas, kepada yang lebih menjadi seorang yang proaktif. Dan juga saya akan berkongsi dengan guru-guru, mengambil input daripada guru untuk bagaimana untuk strategi menjawab soalan yang betul. Saya akan image diri saya kepada yang lebih positif serta dengan keterampilan saya dengan penuh semangat untuk menjelang peperiksaan ini. Menjaga kesihatan. Tadi pun Timbalan Pengarah dah sebut, sangat penting. Jangan terjemah meletakkan diri kita, mendorong diri kita kepada perkara-perkara yang boleh membantu tentang kesihatan kita menjelang peperiksaan ini. Menghormati ibu bapa setiap masa. Tadi pun ayah dia dah sebut dah.
iringilah, mohonlah, cakaplah kepada ibu bapa, ayah, ibu, luangkanlah sedikit waktu dan sedikit masa untuk mendoakan kami. Korbankanlah kerana doa ibu dan juga ayah itu sangat mustajab. Kemudian berdoa, bersyukur tadi pun Timbalan Pengarah pun dah sebut dah. Bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal Allah. Berusahalah kita bersungguh-sungguh. Kita berazam bersungguh-sungguh. Kemudian serahkanlah kepada Allah setelah kita menduduki peperiksaan nanti. Kalangan terbesar sebenarnya anak-anak tidak lain tidak bukan, ia hadir daripada diri kita sendiri. Kita yang mencipta masalah itu. Kita yang membina masalah itu. Halangan-halangan, kekangan-kekangan, kita yang meletakkan sesuatu yang menyukarkan diri kita sebenarnya. Okay, next. Set, next. Halangan kejayaan. Kenapa selalu kita ni? Kita tak kenal diri kita. Kita tidak kenal diri kita. Sebenarnya kita ini anak-anak dilahirkan mempunyai satu potensi yang sangat besar. Berdasarkan kepada akronim nama itu sendiri pun. Dengan susunan huruf-huruf pada nama kita itu pun. Kalau kita mampu untuk terjemahkan, kita mampu untuk membina sesuatu jati diri, untuk membina suatu perkara yang positif dalam diri kita. Tak percaya anak-anak, cubalah cari. Buat nama kita, katakan namanya Yusof. Y itu membawa maksud apa? Yang dari segi apa? U ialah unique. S cuma tanda mesti struggle. O mesti organize. F mesti apa? Ada funny dan sebagainya dalam diri kita. Cuba kita cari. InsyaAllah dia mampu untuk membangkitkan semangat diri kita. So kadang-kadang menjadi halangan dalam diri kita juga kerana fikiran kita negatif. Kita block minda kita. Kita negatifkan diri kita. Aku tak dapat, aku tak boleh. Tak apalah, tak lulus NMAT pun tak apa. Tak penting sangat. Tak lulus ini pun tak apa. Bahasa Arab ni tak apalah, tak lulus. Janji BM saya strong. Sejarah saya strong. Tak boleh kita melihat itu. Kalau 11 subjek kita ambil, kita nak semua je cemerlang belaka. Pengurusan diri yang lemah ini pun satu juga. Sepatutnya kita sekarang nak menjelang peperiksaan ni, kita sentiasa positifkan diri kita. Bangun awal, ambil peluang yang terbaik. Dengan bangun kita bangun awal itu, menunaikan solat tahajudnya dan sebagainya, mentakarukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita ni kadang-kadang halangan kejayaan ialah kerana kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Alah tak apalah, dia duduk kelas depan, aku duduk kelas belakang. Ini jadi masalah. Sedangkan kita dilahirkan sama saja tahap. Yang melebihkan seseorang itu, yang macam melanggar seseorang itu kerana usahanya bersungguh-sungguh. Selalu merendah diri, rasa nilai inferiority complex dalam diri kita. Terlalu merendah diri, qanaahnya tinggi, dan yang akhir kita suka menyerah kepada nasib. Tak apalah, sekadar yang ada, berlebih-lebih pun tak ada, tak ke mana juga. Jangan ada begitu. Jangan kita ada perkara-perkara yang semacam itu. Okey, slide next, kita laju-laju sikit. Okey, mesti ada dalam diri anak-anak. Tadi pun Ustaz Ismail dah bayangkan. Dia dah bayangkan tadi dalam slide yang dikongsi oleh yang dipertua MPS MKA tadi tentang logo-logo ini. Saya harap semua ni sudah ada gambaran yang dalam diri anak-anak. Konteks negara kita ni, universiti-universiti yang menjadi pilihan anak-anak dengan kelulusan nanti. Cuba anak-anak bayangkan, letakkan dalam minda kita, aku nak pergi ke mana. Jadi nak tahu mana-mana universiti tu, anak-anak Google lah cari. Kalau tak cukup, aku ni bercita-cita besar. Aku tak ingat, bukan sekadar pendidikan aku ni dalam konteks negara. Aku nak melangkah ke luar negara pun juga ayahnya kongsikan di sini untuk menjadi dorongan dan juga tiupan semangat kepada anak-anak. Beberapa logo universiti-universiti terkemuka dunia. Kita share Ustaz Azaim. Kita share Ustaz Azaim. Biar dia anak-anak ada sikit nak ni. Next slide. Next slide ada. Boleh Ustaz? Anak-anak. Inilah beberapa universiti dalam negeri dan juga ayah anda kongsikan juga dalam slide ini adalah universiti luar negara. Boleh Ustaz? Okey, ini. Di Europe, di Eropah pun ada, di Asia pun ada. Kemudian 2, 4, 6 yang di bawah sekali itulah sesuai universiti-universiti untuk kita cuba untuk memasukinya, universiti-universiti yang universiti-universiti di Timur Tengah dan sebagainya, di Islamabad dan sebagainya.
Jadi inilah anak-anak, cuba kita letakkan dalam diri kita. Mana satu yang jadi pilihan aku? Mana satu yang aku cuba-cuba nak mengetuk pintu universiti-universiti ini selepas peperiksaan aku nanti. Okay, next. Ya, Ustaz, seterusnya. Okey, persediaan seluruh peperiksaan. Tadi pun dah disebut. Jadi dalam persediaan, saya dah yakin anak-anak pun dah melaksanakannya. Cuma ini sebagai suatu ingatan. Jaga kesihatan, tidur kita biar cukup. Kerana bila tidur tidak cukup, jiwa kita, semangat kita, emosi kita akan menjadi lemah. Ya. Jadi jaga pemakanan, makanlah perkara yang boleh memberikan energi kepada diri kita. Riadah, tadi pun Tuan Timbalan dah sebut, lakukanlah riadah ringan supaya kita dapat riliskan anggota kita. Kemudian persediaan mental, tidak menyerah kalah sebelum berjuang. Kita jangan sekali-kali mudah menyerah kalah sebelum berjuang. Kerana semangat yang kuat mampu mengatasi apa cabaran yang akan kita tempuhi dan apa yang mendatang. Sentiasa berfikiran positif. Positive thinking. Aku boleh, aku mampu. Kerana aku telah dikongsi oleh guru-guru aku. Aku tahu bahawa ibu bapa aku juga sentiasa meletakkan doa, titipkan doanya kepada aku. Untuk aku cemerlang. Kena berfikiran positif gitu. Kerana harapan ibu bapa kita yang sangat tinggi. Jangan kita merasakan harapan ibu bapa yang semangat tinggi itu sebagai penghalang. Memang seorang bapa untuk melihat kecemerlangan anak-anaknya. Itu harapan seorang bapa. Elak gambaran negatif. Jangan kita fikirkan, kalau aku ni akan nanti macam mana, kalau aku gagal, kalau aku tidak berjaya, apa akan jadi. Itu jangan ada lagi bersarang di dalam minda dan juga jiwa anak-anak. Kemudian persediaan rohani ini sangat penting. Selain daripada usaha yang kita lakukan, selain daripada pertolongan guru-guru yang sentiasa mendorong kita, ini adalah persediaan rohani, adalah persediaan peribadi. Banyakkan berdoa. Titipkan doa kita kepada Allah. Allah itu maha pemurah. Allah itu maha penyayang, mendengar doa kita. Apatah lagi anak-anak yang calon-calon SPM tahun ini baru berumur 17-18, anak-anak belum lagi disaluti dengan dosa-dosa yang banyak. Jadi mudah apa saja yang kita mohon itu diperkenankan oleh Allah. Kemudian sentiasa bermunajat kepada Allah. Nyatakan kepada Allah, apa yang aku nak ya Allah. Mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, perkenankanlah satu hari nanti. Aku telah berusaha. Inilah aku telah berusaha. Maka kau kabulkanlah segala permohonan aku ini. Mohon restu guru dan ibu bapa. Jangan durhaka kepada mereka. Jangan durhaka kepada mereka. Mohon restu guru. Jangan takut untuk memohon maaf kepada guru. Jangan takut untuk menyatakan kesalahan-kesalahan yang mungkin menjadi hijab juga penghalang kepada kita dalam kita menduduki peperiksaan kita nanti. Jauhi maksiat. Jauhilah daripada maksiat. Maksiat sama ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Jangan kita menggunakan alat-alat media massa yang kita ada ini untuk melihat perkara-perkara yang mungkar. Kerana perkara-perkara yang mungkar itu tadi akan menjadi hijab untuk kita mengingati apa yang kita pelajari, menjadi penghalang kepada kita untuk kita dapat menjawab peperiksaan itu dengan cemerlang. Dan dengan melihat perkara-perkara yang mungkar di dalam media, di dalam handphone, di dalam media-media masa sekarang ini juga akan menghalang daripada mengurangkan daya ingatan kita anak-anak. Okay, next. Start. Okay, anak-anak. Find out anything from anyone, anytime and anywhere. Dalam saat kita untuk menduduki peperiksaan ini anak-anak, carilah sesuatu daripada siapa saja. Anytime, bila-bila masa, anywhere, di mana sahaja. Sama ada dengan rakan kita, sama ada dengan sesiapa saja, especially guru-guru kita. Cari dan juga cari. Okay, next. Anak-anak, kalau tadi Ayanda sebut alif bata, ini ABC, ABCD. Apa itu ABCD? Arahan Allah dan surah Rasul kita patuhi. Patuhilah segala yang Allah suruh. Yang Rasul perintah. Laksanakanlah yang perintah Allah dan surah Rasul itu setiap masa. Kerana apa pelanggaran-pelanggaran kita dalam saat-saat begini, dia akan menjadi penghalang kepada langkahan kita yang gagah. Ya? Baik.
Seterusnya, banyakkan muhasabah diri. Tengok, aku ada 19 hari lagi. Apa kekurangan aku? Admit aku baru ni hanya dapat B campur. Aku nak supaya A+. Bagaimana aku nak dapat A+? Begitulah subjek-subjek yang lain. Carilah keredaan ilahi. Ya? Mintalah Allah supaya meredai kita. Inginkan, dambakan kehidupan kita dunia dan juga di akhirat. Dan kita perlu sentiasa mencabar status quo kita, anak-anak. Kita mesti tidak terikat dengan kebiasaan yang kita lakukan sebelum ini. Lihat masalah dari sudut yang berbeza. Masalah, semua orang ada masalah. Tetapi lihatlah masalah daripada sudut yang pelbagai. Sudut yang berbeza-beza. Ya? Kita tak boleh hanya direct saja pergi ke satu hala. Kita kena pelbagaikan. Supaya laluan kita sampai kepada destinasinya. Tukar kebiasaan atau rutin harian kita. Tukar. Dalam tempoh yang terdekat ini, kita tukar rutin kehidupan kita, harian kita. Bagaimana kalau sebelum ini kita malas bangun lewat ke sekolah, selepas ini kita tukar untuk terus rajin ke sekolah. Kalau kita menjadi orang yang lambat sampai ke surau sekolah, selepas ini aku nak menjadi orang yang tak sampai lagi, aku dah sampai dah berada di surau sekolah. Sebab sebelum kawan-kawan lain yang datang barangkali kita dapat takarrubkan diri kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jadikan seketika ini rumah-rumah Allah, surau-surau yang ada di sekolah itu, supaya tempat kita dambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangislah, menangislah kita di situ, kerana tangisan yang ikhlas, kerana mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan satu pengharapan yang kepada Allah. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Tetapi seharusnya lahir daripada hati yang suci murni, dengan satu harapan, dengan satu hasrat, aku nak menjadi insan yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Okay, next. Okay, ini ABCD anak-anak ya. Okay, kita sekarang dimomokkan selalu. Bila buat sesuatu, kita kata kita impossible. Aku tidak mampu. Aku tidak boleh. Sebenarnya kita mampu. Kita change impossible to possible. Yang menjadi pemberat kepada impossible ini dua huruf saja, I am saja. Kita buang, kita gunting. I am itu semuanya akan jadi possible, anak-anak. Tetapi kalau kita masih lagi meletakkan huruf I am di hadapan itu, dia akan tetap selama-lamanya menjadi impossible. Kita mampu. Kita buang saja I am itu, dia akan menjadi possible. Daripada 10 huruf, kita buang 2 huruf, kita masih ada kekuatan 8 huruf lagi. Mampu sebab dia lebih daripada separuh. Itulah satu daya yang boleh meyakinkan diri kita. I'm possible. I'm possible. Bukan I can do it. Saya tidak boleh buat. Tidak. Kita boleh buat. Sebenarnya anak-anak. Sebab anak-anak yang ada SMBK lah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang dididik, yang diasuh dengan semangat yang kuat untuk cemerlang. Okay, next. Seterusnya, Ustaz. Okay, SPM anak-anak. Saya pasti mumtaz. Saya pasti mumtaz. Bercakap pada diri kita. SPM, saya pasti mumtaz. Kita tak nak kita lebih kurang. Saya nak mumtaz. Bisikkan kepada kita. Itu wajah-wajah, keseronokan, senyuman manis apabila result keluar. Tak dapat nak digambarkan. Kita juga akan menjadi seperti hak kita juga akan ada seperti mana rakan-rakan kita di dalam slide kita ini. Dengan bangga memaparkan 9A+, 11A, 10A. Kita juga yang dia percaya sebahagian daripada mereka. Kita juga mampu untuk melaksanakannya. Okay, next. Dah tak ada apa dah. Saya dah kata cukup dah tadi pun. Ustaz Ismail pun dah sebut. Ustaz Saifuddin pun dah sebut. Tetapi sekali lagi, ayahanda nak memaklumkan bahawa semua di antara kita mendoakan yang terbaik untuk kita. InsyaAllah. Ingatlah anak-anak, perjalanan yang jauh itu bermula dengan langkah yang pertama. Oleh itu, kenalilah diri anda sendiri sebelum mengenali orang lain. Sekali lagi ayah dah ulangi. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita akan menyadari bahawa kejayaan itu adalah hak dan juga mutlak kepunyaan kita. Kejayaan adalah tangga yang tidak dapat anda panjat dengan hanya tangan di dalam poket semata-mata. Jadi untuk itu saya terima kasih banyak-banyak kepada pihak BPI kerana memberi peluang untuk saya berkongsi, dan saya mendoakan semoga anak-anak berada di SMKA dan juga SMBK seluruh negara, calon-calon SPM 2022 akan menempa kejayaan yang menjadi kebanggaan diri, menjadi kebanggaan ibu bapa kita. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ayahanda Tuan Muhammad Yusof bin Rahim atas motivasi pembakaran terbuka Ustaz. Semangat. Saya dengar Ustaz punya motivasi ni. Saya rasa macam nak ambil SPM balik. Allahu Akbar. Satu kisah benar Ustaz. Dalam bulan ni, saya mimpi saya ambil SPM. Saya tak tahu kenapa. Tak tahu, mungkin sebab aura anak-anak kita di SMK. InsyaAllah. Saya rasa, aku dah berjambang ni, kenapa nak ambil SPM? Tapi sebab semangat dia orang tu. Okay. Terima kasih banyak Ustaz atas motivasi, pembakaran terbuka, semangat berkobar-kobar, kemuncak semangat grand finale kita pada pagi ini. Saya bagi pihak Bahagian Pendidikan Islam mengucapkan terima kasih pada Al-Ustaz atas perkongsian yang sangat hebat sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, alhamdulillah kita sudah pun berada di akhir program. Okey, bagi pegawai dan guru-guru yang hadir pada pagi ini, jangan lupa untuk daftar kehadiran SPL KPM melalui link yang telah disediakan, sama ada di ruangan chat ataupun di dalam grup WhatsApp. Jadi untuk itu semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Kami bagi pihak Bahagian Pendidikan Islam meminta maaf jika ada segala kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan program ini. Kita akhiri program pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Ustaz Al-Huzaim bin Sulaiman daripada Sektor Pembangunan Program Sektor Pengembangan Sekolah Agama mohon undur diri. InsyaAllah kita berjumpa lagi di kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sok. Sama-sama Ustaz Adik. Terima kasih semua. Sakubai. Ustaz Ismail ada. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Doren yang Sarau Ustaz Yusof. mengurus. Ya. Tahu kata bersara dah. Allahu Akbar. Lama dah Ustaz bersara Ustaz. Bulan 4 tahun lepas. Oh, lama dah. Lepas tu sekarang ni apa ni, YB sepenuh masa atau macam mana? YB tak ada kawasan lah. Tak ada kawasan. YB Lepas ni ada tu. Ya. Lepas ni aku bagi kawasan kat Ustaz tu. Allahu Akbar. Ustaz duduk di mana Ustaz? Di balik di kampung ke atau duduk di ni?